Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم ya Allah Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada kegelapan rasa ragu-ragu. Wa akrimna bi nuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi, dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu ilmu-Mu. Wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilm, dan hiasilah diri kami dengan akhlak mulia dan sopan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimuliakan Sahibul Fadilah Tuan Imam Az-Zahari, para tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, seluruh pegawai masjid, seluruh kepimpinan kampung Sungai Lang yang saya kasihi, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah, kerana pada malam ni kita dapat duduk dalam majlis ilmu yang Nabi sebut dalam satu hadis, man salaka tariqan fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyediakan bagi dirinya suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dia masuk dalam syurga, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan, ikhlaskan niat, niat iktikaf, ikhlaskan niat kita duduk. Mudah-mudahan setiap saat kita berada dalam rumah Allah ni, Allah turunkan limpahan rahmat dan kasih sayang, dan beri kita petunjuk dan ilham dalam kita menjalani kehidupan kita. Dan alhamdulillah kita untuk makluman, insya-Allah pada malam ni kita sambung pada halaman yang ke-467, masih lagi dalam membahaskan ataupun membincangkan tentang ibrah ataupun pengajaran pada perang Khandaq. Panjang, banyak lagi ni, sampai ke halaman yang ke berapa 474. Panjang lagi, 7 halaman lagi. Dan kita bersyukur, kita sekarang ni dah ada pada bulan Maulid, bulan Maulid. Sama ada kita orang muda ataupun orang tua, lelaki, perempuan, anak-anak, dan apa sajalah, kita sangat-sangat memerlukan seorang contoh teladan. Sebab tu Allah SWT datangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan pada setiap diri kita tu, tak kira Nabi sallallahu alaihi wasallam tu
dikira mewakili atau menjadi contoh teladan pada semua golongan, kan? Golongan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Tu ya. Allah dalam setengah ahli tafsir tuan-tuan dia sebutkan, Tuan Imam ya, ujung ayat tu, pada orang beriman ni Nabi sifatnya rauf rahim. Yang setengah tafsir kata Allah SWT pinjamkan sifat Allah ar-rauf, kan? Ar-rahim tu duduk pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud ar-rauf? Raufun, kita mudahkan secara macam penyantun dah. Rauf ni terhimpun beberapa sifat yang terpuji. Beruntung orang nama Abdul Rauf. Sifat-sifat yang terpuji, dia penyantunnya, dalam kira bicaranya, kan? Pergaulannya rauf, lembutnya, kan? Halus. Kemudian masuk lagi rahim, raufur rahim. Dua sifat yang sangat hebat lah ya. Rahim, penyayang. Dalam sirah yang akan kita bincangkan pada malam ni terselah sifat-sifat raufur rahim Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dapat contohi ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat tu, apakah hikmat ataupun hikmah lah ya, dan rahsia di sebalik permusyawaratan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya bila membentang perjanjian damai dengan kabilah Ghatafan. Ghatafan, tuan-tuan ingat lagi tak kisahnya? Tuan Haji Maksum ingat lagi tak? Tak ingat dah kan? Banyak benda lagi nak diingatkan. Kabilah Ghatafan ni salah satu kabilah yang menyertai kaum kafir Quraisy menyerang. Dia duduk dalam kumpulan kafir, lawan dengan kumpulan Islam Madinah, di Madinah dalam perang Khandaq, perang Parit tu. Jadi dia bersekutu dengan kafir Quraisy, dengan Yahudi Quraizah. Yahudi Quraizah mula-mula dia setia pada Rasul, tapi bila dipujuk-pujuk, diumpan-umpan kan, dibagi dengan kata-kata manis kan, kami akan jaga kamu kan, kami akan menyerbahi kamu, akan membela kamu. Lalu dia pun salah satunya kabilah Ghatafan. Tapi tuan-tuan, akhirnya bila beberapa tahun kemudian kabilah Ghatafan yang datang jumpa dengan Rasulullah, akhirnya semua masuk Islam kan. Jadi ada kabilah Ghatafan ni, dia kedudukan dia tak jauh lah daripada di utara, sedikit ke utara Madinah, perkampungan dia. Jadi dia bergabung dengan tentera kafir Quraisy, dengan Yahudi Quraizah, dan menyerang Madinah dalam perang Khandaq. Perang Khandaq. Sebagai syaratnya, baginda Rasulullah SAW akan memberikan mereka 1/3 hasil buah-buahan Madinah agar mereka bersurai dan membelakangkan Quraisy. Itu tujuan Nabi. Nabi nak menawarkan, wahai Ghatafan, wahai Bani Ghatafan, kalau kami bagi 1/3 hasil pertanian, hasil mahsul Madinah tu 1/3. Banyak tak tuan-tuan? Banyak kan? Banyak. Lebih banyak daripada 1/4. Tu kan 1/3. Kalau satu 100 tan tu 30 lebih tan maknanya 1/3 daripada tu bagi pada Ghatafan, dengan syarat Ghatafan tarik sokongan mereka kepada Quraisy. Maknanya jangan menentang lah. Sebab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup buat menawarkan pada Ghatafan ni, yang kita kaitkan tadi dengan sifat Nabi rauf kan.
ataupun ayat yang dibacakan tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, maka sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul, yakni Muhammad, daripada kalangan kamu sendiri, kalangan manusia, bangsa Arab duduk dengan kamu, sebangsa dengan kamu. Apa sifat dia? Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat rasa hati Nabi melihat penderitaan umat-umat dia, kan, orang Arab ketika itu. Jadi Nabi sanggup menawarkan Ghatafan, kamu jangan serang kami bagi 1/3, kan. Jadi orang-orang Madinah ni pun marahlah. Dalam keadaan kami kafir pun, kami belum Islam pun kami tak bagi pada mereka, sedangkan kami dah masuk Islam, dah mulia nak bagi pada orang yang kafir. Jadi mereka menganggap ni satu perundingan yang tak betul lah. Sepatutnya Ghatafan tu yang muliakan orang-orang Islam, kan. Ni orang Islam pergi seolah-olah pergi merendah diri pada orang kafir, bagi pula harta benda, jangan ganggu kami. Itu sampai situ, kan, sifat Rasulullah SAW yang rasa berat menanggung penderitaan melihat umat dia menderita, kan, betul tak? Gitulah tuan-tuan. Kita bulan Maulud ni kita banyak baca kisah Rasulullah SAW, kan. Mudah-mudahan itu sebagai satu asbab ataupun satu asbab untuk kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kasih dia. Sebab tu nama dalam kita belajar sirah ni bukan namanya sejarah Nabi. Sejarah tu daripada kalimah syajaratun. Syajarah pokok, kan, silsilah keturunan, kisah-kisah, kan, dia habis itu je. Tapi sirah ni daripada kalimah sara, perjalanan, pengembaraan, perjalanan kehidupan, riwayat hidupnya, kan, macam mana kehidupannya, percakapannya, diamnya, itu yang dicontohi. Dia tak sama dengan kita belajar sejarah lain. Sebab sara itu maksudnya penggambaraan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar mereka bersurai dan membelakangkan Quraisy dan sesiapa sahaja yang bersama mereka, dan supaya mereka menarik balik sikap memerangi kaum muslimin. Apakah dia alasan syarak yang boleh diambil dari tindakan Rasulullah SAW ini? Kan? Adapun rahsia dan hikmahnya Nabi buat begitu, ya. Rasulullah SAW memastikan sejauh mana kekuatan ma'nawiyah, kekuatan ma'nawi, kekuatan dalaman, kekuatan mental. Sebab kadang-kadang bila jiwa kita, fizikal kita, tubuh badan kita dah lemah, kan, tapi kalau mental kita kuat, ma'nawiyah, kekuatan ma'nawiyah, ruhiyah, mana semangat tu ada, maka dia datang balik kekuatan tu. Nabi nak tengok sejauh mana kekuatan. Boleh faham dah, kekuatan ma'nawiyah, kan. Kita tengok kelasakan dalam latihan ketenteraan, terutamanya yang komando tu, Tuan Haji, kena berlari bawa beg berisi yang berat tu, dia pegang senjata lagi, berlari tengah-tengah panas tu. Kalau sekadar pada kekuatan fizikal mungkin dia angkat tangan lah, kalah, kan. Tapi atas semangat, kan, kesungguhan, azam, cita-cita, semangat jihad tu, kan. Kalau kita tengok ni, kita baru lepas pada musim Malaysia, hari Malaysia, kan, hari kemerdekaan.
dalam TV tu, tuan-tuan tengok tak tuan-tuan? Tuan Tafangi tengok tak TV? Tak tengok lah rencana diceritakan tentang peristiwa bagaimana tentera kita dalam mempertahankan tanah air daripada komunis. Daripada komunis kan? Allahu Akbar, yang putus kakinya kan, yang masuk dalam hutan tu kan, itu memiliki kekuatan maknawiyah lah tu. Kenapa Cikgu Zaidi? La ilaha illallah. Budak-budak main lah tu InsyaAllah tak ada ke mana tu ya. Anak-anak kreatif suka cabaran. Kekuatan maknawiyah yang dimiliki oleh para sahabatnya yang sadiqin, dibagi situ sadiqin. Apa maksud sadiqin? Siddiq lah, sidqun maksudnya yang benar imannya, benar keyakinannya, benar kata-katanya, benar jiwa dan hati dan perbuatannya. Ni sahabat-sahabat tuan-tuan membuktikan kebenaran iman mereka tu. Sidqun, daripada kalimah sidqun ni ulama kata lahirnya kalimah sadaqah. Dia sama, sad da qaf, sidqun. Orang sedekah tu dia membenarkan iman dia. Membenarkan iman dia bahawa Allah SWT suruh berinfak. Itu namanya sedekah. Sebagai membenarkan iman dia tu. Kan? Menginfak, membantu dan sebagainya tu. Jadi sahabat-sahabat ni memang sadiqin lah. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kan? Itu teman baik, teman yang baik mereka semua tu. Demikian juga sejauh mana pergantungan mereka dengan pertolongan Allah dan taufiknya, meskipun mereka diugut secara mengejut oleh barisan dan komponennya yang terdiri daripada kaum musyrikin yang ramai itu. Ya. Ditambah pula dengan pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah ke atas perjanjian yang telah dimeterikan bersama dahulu. Jadi ini memerlukan kekuatan mental betul lah ni. Kekuatan ma'nawiyah. Seolah-olah terkepung lah tu. Quraidah duduk sebelah baratnya, Ghatafan lagi kan. Jadi seolah-olah terkepung. Maknanya boleh bila-bila masa musuh akan datang menyerang. Adalah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW seperti yang saudara lihat, di mana baginda tidak mahu menyeret para sahabatnya ke kancah peperangan dan ujian di mana jiwa mereka masih belum berani lagi untuk berperang, atau mereka masih belum mempercayai akan kebaikan peperangan Islam itu. Kan, ini jiwa Nabi SAW tak mahu, boleh-bolehnya nak elak. Peperangan yang pertama tu, asalnya perang Badar tu bukan nak pergi perang. Nabi kata Abu Sufyan dengan kafilah dia akan datang daripada Syam menuju balik ke Mekah. Kalau kamu nak barang kamu yang kamu tinggalkan di Mekah dulu masa kamu hijrah, tahan dia dan ambil. Kan? Tiba-tiba Abu Sufyan tahu, cepat-cepat pergi ke Mekah dan bawa gerombolan. Akhirnya terjadi peperangan. Itu yang guna pelepah tamar pun dijadikan senjata tu. Kan? Tapi jiwa tu kan, keyakinan. Keyakinan. Dan akhirnya Allah bagi kemenangan. Dapat bonus harta ghanimah. Kan, untuk tentera-tentera tu.
Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW kalau boleh tidak mahu menyeret para sahabatnya ke kancah peperangan. Ini adalah di antara cara pendidikan dan pentarbiyahan yang paling jelas terhadap para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh itu maka Rasulullah SAW mengemukakan pandangannya ini kepada para sahabat. Golongan berfikir dengan memberitahu terlebih awal bahawa pandangannya ini bukanlah suatu perintah Allah, tetapi jalan untuk menghancurkan kekuatan kaum musyrikin sekiranya mereka masih belum mempunyai kekuatan untuk menghadapi golongan kafir itu. Kan Nabi istilahnya perang apa? Perang strategi lah ya. Gunakan strategi. Di sini ada dua. Dalam menghadapi apa ni? Menghadapi musuh lah kan. Ataupun kita boleh ambil ini sebagai suatu panduan kehidupan kita dalam kita menghadapi kehidupan kita kan. Dan saat-saat kita menghadapi kepayahan kan, kesempitan dalam kehidupan kan, maka kita adakan dua ni. Sama ada kita mencari jalan macam Rasulullah SAW ni kan, dia tawarkan pada Ghatafan tu mencari jalan, buat langkah-langkah kan, ataupun yakin, dan yang keduanya yakin sungguh-sungguh, tawakal sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Di samping tu cari jalan kan, mencari jalan. Adapun petanda tasyrik perundangan Islam dalam hal pemasyarakatan ini ialah tertegaknya konsep syura dalam tiap-tiap hal yang tidak ada dalil atau nas. Di sini juga diletakkan tentang kepentingan mesyuarat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengambil pandangan sahabat-sahabat, menghargai mereka setiap pandangan dan menerima kalau yang itu yang terbaik, sebagaimana Rasulullah menerima pandangan Salman Al-Farisi supaya digali parit. Begitulah Nabi dalam menghargai pandangan sahabat-sahabat kan. Itu kalimah saya nak sebut sini, menghargai ya. Menghargai dalam kehidupan kita ni mesti ada sesuatu apa ni yang berjasa lah pada kita kan, dan sentiasa memerlukan mereka dalam kehidupan kita. Betul tak Haji? Betul sekurang-kurangnya, bukan sekurang-kurangnya, yang pertamanya siapa Haji? Isteri kita kan, sentiasa dihargai jasa-jasa mereka kan, pengorbanan mereka. Kita orang lelaki kena tu ya, rodong ya. Sesekali dibelikan, dibawa lah kedai emas kan, janganlah beli emas palsu kan, kesian. Sebagai penghargaan. Ini sirah apa? Nabi tunjukkan penghargaan kan, menghargai. Bahkan setiap sahabat Rasulullah SAW sentiasa merasakan mereka dihargai kan. Tak kira apa kedudukan dia, hamba ke apa, hamba walaupun hamba yang paling bawah sekali, sentiasa merasai Nabi menghargai mereka kan. Menghargai itu penting ya. Menghargai anak-anak menghargai pengorbanan orang dulu-dulu kan, yang berjasa pada kita. Jangan lupa doa pada ibu dan ayah yang telah tak ada kan. Malam tadi tuan-tuan kita di kampung ni saudara sekampung saya ni, tapi dia dah lari dari kampung dah. Kita tuan-tuan mungkin kenal almarhum Mat Said bin Haji Sahari. Ada yang kenal Kenal Haji? Dia orang kuat peladang lah, peladang batu laut. Meninggal dunia kan. Meninggal dunia. Dalam dia ditidurkan lama juga. Mula kena serangan ada kaitan dengan jantung lah. Tapi jantung dah okey, darah masuk kuman.
Bila masuk darah, masuk dalam kuman masuk dalam darah, maka agak kritikal lah kan. Mana masuk dalam darah, dia akan pergi ke setiap komponen dalam tubuh kita, termasuk buah pinggang, kan? Paru-paru dan sebagainya. Bila dah kuman, akhirnya ditakdirkan dia meninggal, kan? Meninggal dunia lah, kan? Jadi nampak anak-anaknya lah yang yang menguruskan, kan? Dengan banyaklah, kan, banyak urusan. Dan dia meninggal tu pada siang semalam, siang semalam, hari Isnin. Kalau sebut hari Isnin ni ada kaitan apa, tuan-tuan? Tuan Haji ingat tak? Nabi kita wafat pada hari Isnin. Lahir pada hari Isnin, wafat pada hari Isnin. Ada seorang sahabat yang besar, Sayyidina Abu Bakar, saya sebutkan dulu ya. Dia punya sayang pada Rasulullah SAW sampai dia pun bercita-cita, ya Allah, ya Tuanku, sekiranya telah sampai ajal aku, maka wafatkan aku pada hari Isnin sebagaimana engkau wafatkan. Kita kejar hari Jumaat, kan? Tapi Abu Bakar dia nak hari Isnin, nak sama dengan kematian Nabi SAW, kalau boleh lah. Tapi dalam sejarah kita baca, Sayyidina Abu Bakar tidak wafat pada hari Isnin, kan? Jadi kita yang belum wafat ni ada cita-cita tak? Isnin dah semalam dah lepas lah, selamat dah, kan? Isnin akan datang lah ya. Tapi biarlah Isnin lama lagi lah, kan? Cerita bab mati ni semua jadi apa? Jadi kemurungan semua, kan? Itu namanya hazimil lazat, kan? Yang memutuskan keseronokan. Cerita bab mati ni, kan? Semua tak sonok cerita bab mati, sonok, kan? Kalau sonok tu lain macam tu, kan? Luar biasa sekali, ya. Baik, Isyak 8.22, kan? Ada 5 minit lagi, ya. Baik. Baik, ini disyariatkan wa amruhum syura bainahum. Ini ayat Quran, ya. Dalam urusan-urusan yang tidak ada nas dalam Quran, tidak ditunjukkan, diharuskan untuk bermesyuarat, kan? Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka dimesyuaratkan bersama-sama dengan mereka. Selain dari itu, tidak ada alasan yang membolehkan kaum muslimin meleraikan seteru mereka dari menyerang kampung halaman mereka dengan memberikan sesuatu dari bumi mereka atau dari hasil khairatnya untuk mereka, sesuatu yang diittifaq, yang dipersetujui sebulat suara, ittifaq. Di dalam dasar syariat Islam bahawa perkara yang boleh dijadikan sebagai alasan ialah tindakan baginda yang berbentuk qauli, kata-kata, dan fi'li, perbuatan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tidak ada bantahan dari kitab Allah. Adapun sesuatu yang berlaku itu di dalam lingkungan permusyawaratan dan pertukaran pendapat semata-mata tidaklah dianggap sebagai dalil syarak lagi. Pertamanya, kerana permusyawaratan itu mungkin untuk meninjau kandungan hati sebagaimana yang telah disebutkan, iaitu sebagai cara melaksanakan tuntutan tarbiyah semata-mata, sebagai latihan, didikan mesyuarat tu. Dalam mesyuarat banyak berlaku didikan. Boleh memberi pandangan, boleh terima pandangan orang lain, kan? Jangan kita je yang betul. Bahkan Rasulullah menerima pandangan banyak sahabat-sahabat yang lain dalam perang Badar, kan? Pandangan-pandangan. Kedua, permusyawaratan itu andai kata terlaksana, berkemungkinan akan disusuli selepasnya dengan bantahan dari kitab Allah Ta'ala,
maka ia tetap tinggal tidak memberi petanda untuk tasyri', yakni perundangan Islam. Dalam hal ini para ulama as-sirah telah menyebut secara nas, bertulis, sebagaimana saudara perhatikan bahawa Rasulullah SAW tidak memeterikan sulh, yakni perjanjian perdamaian dengan Ghatafan, di mana tidak berlaku peperangan dan tidak pula berlaku keazaman untuk berdamai. Malah persoalannya tidaklah dari pengumpanan semata-mata. Itu pandangan Rasulullah untuk mengumpan golongan Ghatafan tadi. Kita menyebutkan ini kerana terdapat sekumpulan yang tidak dikenali di masa kita ini telah membuat sangkaan kotor dan paling ganjil, iaitu orang-orang Islam berkewajipan membayar ufti kepada golongan kafir sekiranya keadaan memaksa berdasarkan kepada peristiwa Rasulullah SAW bermesyuarat dengan sahabatnya semasa peperangan Uhud untuk tindakan itu. Jadi ini salah lah kan. Orang Islam pula kena beri ufti, mana tunduk pada orang kafir. Tanpa melihat ulasan kita mengenai isi kandungan pendapat permusyawaratan yang tidak dianggap sebagai dalil dan alasan di dalam tasyri' perundangan, kita pun tidak tahu apakah hubungan ufti. Ufti ni tahu ya? Sejumlah yang diberikan pada satu kuasa lah kan. Mana kita berada di bawah perlindungan dia. Bayar wang perlindungan lah umpamanya. Maksudnya mengiktiraf satu kuasa itu. Jadi Islam tidak boleh begitu ya. Itu satu yang menghinakan. Andaikan kerana beberapa sebab kelemahan kaum muslimin terpaksa mengeluarkan sebahagian daripada harta mereka demi menjaga jiwa mereka dan menjamin keselamatan mereka agar tidak dibenteras ke akar umbi, maka tidak boleh mereka melakukan ini. Sebagai jawapan dari hal ini, wujud keadaan di mana harta-harta kaum muslimin dirampas serta dijadikan sebagai rampasan perang oleh seteru mereka, dan kaum kafir di hari ini menceroboh negeri-negeri orang Islam, merompak hasil negeri mereka dan memperkuasa kekayaan mereka. Sebagaimana yang kita tahu bahawa kaum muslimin tidak tunduk kepada kesemua ini kerana pilihan atau patuh kepada fatwa, tetapi ini berlaku tanpa kemahuan mereka dipaksa dan ditindas. Namun mereka tetap menunggu kesempatan yang munasabah untuk membuat tindakan balas. Dari mana dalam keadaan tertentu bila perlu kan. Saudara lebih arif di mana hukum syariat Islam tidak berbahasa dengan mereka yang ditindas, dipaksa atau kanak-kanak dan orang gila. Maknanya kalau dipaksa kan, maka itu tidak termasuk. Oleh itu, maka adalah sesuatu yang sia-sia menggariskan suatu hukum taklif dari satu keadaan di luar batas taklif supaya hukum taklif itu dipilih yang berdasarkan pandangan maslahah dan siasah. Ini yang kita sebutkan tadilah. Baik, yang kelima, bagaimana dan apakah caranya kaum muslimin berjaya dari kaum musyrikin yang kalah di dalam peperangan ini? Sebagaimana yang kita perhatikan bahawa wasilah ni apa tuan-tuan? Jalan ataupun cara. Wasilah dan cara yang dipergunakan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya di dalam peperangan Badar, di mana jalan dan cara itulah juga yang digunakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Khandaq ini. Wasilah yakni cara dan jalan memohon restu Allah Azza wa Jalla, memperbanyakkan doa dan tadarru'. Malah inilah kerja yang diulang selalu oleh Rasulullah SAW sepanjang masa apabila bertembung dengan seteru Allah atau semasa berjalan ke medan jihad. Inilah wasilah yang berkesan dan mengatasi faktor-faktor kebendaan yang lain.
Wasilah ini tidak bermanfaat dan berkesan kecuali sesudah ditegakkannya di atas lunas-lunas yang dijaga dan dipelihara sesempurna mungkin. Okey ya. Maknanya jalan yang pertama yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi peperangan, apa dia tuan-tuan? Ialah sentiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ni jangan terputus daripada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bagaimana kaum musyrikin kalah meskipun bilangan mereka terlalu ramai, ini berlaku lantaran kecekalan golongan mukmin dan dengan kesabaran mereka serta penyerahan mereka yang penuh kepada Allah Taala seperti mana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya yang dengan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pertolongan. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentera-tentera. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin taufan. Ingat balik ya tuan-tuan ya. Sebagaimana taufan datang merosakkan, merobohkan khemah-khemah orang-orang kafir Quraisy dalam peperangan Khandaq, berterbangan kan, memadamkan semua api-api yang mereka nyalakan tu, sehingga menjadi kucar kacir. Itu pertolongan Allah. Wa junudan, dan tentera-tentera lam tarauha, yang kamu tidak nampak. Apa tuan-tuan? Tentera yang tidak nampak? Malaikah, tentera malaikat yang turun pada perang Badar, pada perang Khandaq. Semua itu tentera-tentera Allah memberi perlindungan kepada orang-orang Islam. Wa kana Allahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya roh dan semangat inilah yang berulang setiap kali berlakunya peperangan Rasulullah SAW. Ini bukan bererti menggalakkan kaum muslimin berperang dan berjihad tanpa persiapan lebih awal, tetapi bertujuan menerangkan kepada kaum muslimin supaya mereka yakin benar-benar bahawa faktor utama bagi kemenangan dan pertolongan dari Allah ialah penyerahan kepada Allah dan keikhlasan ubudiyah kepadanya, kan? Dalam peperangan, bahawa yang bagi kemenangan adalah Allah, kan? Tentera-tentera tu usaha je. Siapa yang bagi kemenangan? Allah. Kalau kita sakit pun, siapa yang menyembuhkan? Allah. Sebab tu dalam satu ni, mungkin tuan-tuan pernah baca kot ya, mungkin bentuk jenaka lah ni kan. Ada seorang pesakit tu sedang dirawat oleh doktor. Doktor kata, kita doktor boleh merawat saja, yang menyembuhkan Allah. Lalu pesakit tu kata, untungnya jadi doktor, kan? Ya, dapat bayaran kan, tapi yang sembuhkan Allah. Lalu doktor tu pun pandai. Dia kata, kalau begitu kita akan atur kamu pergi bertemu dengan Allah. Dirawat oleh Allah, kan? Maknanya pergi meninggal lah, kan? Jadi semua tuan-tuan, kita ni sebagai makhluk ataupun hamba Allah yang lemah, kan? Tak ada daya upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya, termasuk Rasulullah SAW, kan? Sentiasa menadah tangannya ke langit, kan? Mohon dengan khusyuk, tadarru', tawaduk, memohon kepada Allah.
Kan kalaulah Rasulullah SAW sangat dekat dengan Allah kan, kekasih Allah kan, Habibullah kan, Allah nak bagi kemenangan senang je kan. Bagilah, kenapa nak susah-susah kan. Tapi tak kan, itulah sunnatullah kan. Yang kita rasa kita buat tu bukan kita. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Ketika kamu melontar, bukan kamu yang melontar, tapi Allah yang melontar. Kita usaha je, tapi Allah yang bagi kemenangan kan. Jadi tentera-tentera, sahabat-sahabat Rasulullah bila dengar ni, dia datang semangat dia kan. Setengah tu mereka dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang kita lebih banyak bergantung kepada kebendaan kan, kurang bergantung pada Allah kan. Kehidupan kita sempit kan, banyak bergantung pada kebendaan, akhirnya kita lupakan Allah, sedangkan Allah yang bagi pada kita kan. Okey, kita sikit lagi ya tuan-tuan ya, habiskan ya. Kalau tidak kerana pertolongan Allah, bagaimana boleh datangnya angin ribut kencang yang meragut perkhemahan kaum musyrikin sahaja tanpa dirasai oleh kaum muslimin yang tinggal bersebelahan dengan mereka je kan, seberang parit je kan, seberang parit. Angin di sebelah sana bertiup bengis, menerbangkan periuk mangkuk mereka, mencabut khemah-khemah mereka, meragut segala tumang dan tambatan mereka, dan seterusnya menggegarkan hati-hati yang turut tercabut keberaniannya. Jadi gementar kan, takut ribut tu kuat tu kan. Bagaikan tercabut keberaniannya, bagaikan tercabut khemah-khemah mereka. Manakala angin di sebelah sini bertiup sepoi-sepoi, bahasa tidak menyakiti suatu, malah mendatangkan keselesaan dan menyenyakkan tidur, bagaikan tangan halus membuaikan mereka di sini. Tu nampak kan bagaimana pertolongan Allah. Ini kisah ni sama je kan, sebagaimana Allah kisahkan dalam perang Badar kan. Hujan turun sebelah pihak musuh dalam keadaan yang sangat lebat sehingga menyukarkan pergerakan. Hujan turun di sebelah pihak tentera Islam, cantik ya, sehingga mengemaskan pasir-pasir itu. Pasir itu jadi kemas, kena air untuk berpijak tu tak ada tenggelam. Itu kehebatan bagaimana Allah SWT tunjukkan kekuasaan dia. Gitulah kita dalam kehidupan orang beriman. Yang pertama, kena yakin bahawa Allah bersama dengan kita. Kita ada masalah apa pun bergantung pada Allah. Yang keduanya, kena taat pada Allah. Jangan buat maksiat. Sebab maksiat itu akan menghalang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyiban mubarakan, rezeki yang halal yang baik dan yang barakah, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan kebaikan yang engkau terima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.